Assalamualaikum. Kali ini cikgu akan terangkan karangan bahagian B. Tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 350 hingga 500 patah perkataan. Soalan pertama, huraikan usaha-usaha yang perlu anda lakukan untuk menunjukkan semangat cinta akan negara. Soalan nombor 2, huraikan usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh semua pihak untuk menunjukkan semangat cinta akan negara. Kedua-dua soalan ini agak berbeza. Soalan pertama, usaha yang perlu dilakukan oleh anda maksudnya pelajar. Yang kedua, semua pihak merujuk kepada kerajaan, media massa, pihak sekolah, ibu bapa. Okey, jadi sekiranya pelajar menjawab hanya satu pihak saja untuk soalan 2, maka isi karangannya kuranglah. Okey, untuk pendahuluan kita gunakan teknik arca. Okey, teknik arca ada penanda wacana. Okey, ni dasar wacana ni penanda wacana. Ayat rangsangan, ayat pertama ni ayat rangsangan lah. Okey, ayat contoh, sini ada ayat contoh, ayat arahan, ayat yang akhir lah. Ayat arahan. Ayat arahan tu merujuk kepada kata kunci soalan. Okey, kata kunci soalan, ayat arahan. Okey, dasar warisan ini, sikap kasih dan sayang akan negara sudah semakin luntur dalam golongan remaja di setiap pelosok dunia. Ataupun di sini cikgu betulkan sikap menghargai tanah air. Okey, terpunyalah kepada pelajar, boleh sahaja. Hal ini demikian kerana sikap moral ini kurang dititik beratkan dalam urusan seharian mereka. Okey, kalau di sini cikgu buat urusan mereka supaya nak pendekkan dalam karangan contoh. Okey, berhenti di sini pun dah tak ada masalah. Okey, sebab bila kita tambah ini dia akan jadi panjang, tidak sama. Okey, buktinya ada antara mereka yang alpa akan keseronokan dunia sehingga mereka tidak menghiraukan semangat patriotik dan langsung tidak melahirkan rasa semangat untuk melaungkan aku cintakan Malaysia. Oleh hal yang demikian, demi Malaysia yang tersayang, saya perlu lakukan sesuatu dalam melahirkan warga negara yang mempunyai semangat cinta akan negara. Okey, jadi kita tengok berdasarkan kerangka, ini kita panggil kerangka lah. Okey, kerangka, jadi inilah karangan untuk pendahuluan lengkap. Okey, kalau kita tengok ayat arahan oleh hal yang demikian, saya perlu lakukan sesuatu dalam melahirkan warga negara yang mempunyai semangat cinta akan negara. Okey, yang ini kita potonglah. Okey, kenapa cikgu potong yang ini? Kerana dia berulang. Satu lagi pendahuluan, dia akan lebih panjang daripada perenggan isi penting. Okey, jadi kita pergi kepada isi pertama. Cara nak kembangkan isi pertama. Isi pertama ialah usaha untuk memupuk semangat cintakan tanah air ialah saya akan mengikuti lawatan sambil belajar ke tempat bersejarah. Okey, sebenarnya soalan ini boleh pelbagai jawapan. Yang penting huraian yang lengkap. Okey, jadi isi penting kena berada di ayat pertama lah. Okey, jadi di sini ini kerangkanya. Okey, kerangka di sini bertujuan supaya pelajar ada idea untuk menulis ayat demi ayat. Okey, macam biasa ayat pertama, ayat judul, isi penting. Okey, di atas ni ialah penanda wacana yang sesuai. Okey, ayat pertama. Okey, ayat pertama kita boleh guna satu daripadanya lah. Okey, tidak boleh guna selain itu. Selain itu di samping itu untuk isi yang kedua. Ini isi yang pertama. Okey, tapi di sini cikgu tidak gunakan penanda wacana. Terpunanglah kepada pelajar. Okey, penting untuk pelajar gunakan penanda wacana di tempat yang betul. Okey, isi penting, ayat huraian ada dua. Okey, mengapa, bagaimana. Okey, mengapa ni sebab, bagaimana, kalau tak ada tak perlu buat. Okey, ini contoh. Okey, dan ayat penegas. Sebab kita perlu mengarang 350 patah perkataan hingga 500. Lagi panjang, lagi jelaslah, sepatutnya sebegitulah. Kadang-kadang pelajar menulis panjang tapi kurang jelas. Sekiranya pelajar menggunakan kaedah ini akan jadi jelaslah.
Okey, jadi cikgu baca terus di sinilah. Ini kerangka. Kerangka sebenarnya tak perlu buat masa kita mengarang. Kita perlu fikir. Yang perlu kerangka ialah isi penting pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jika isi pun memadai. Asalkan melebihi 350 patah perkataan. Okey. Bila pelajar menulis, pelajar mesti ada idea. Ayat isi penting, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Apa yang perlu ditulis. Okey, jadi inilah kerangka. Kerangka sebenarnya pendek lah. Okey. Ini ialah kerangka kita panggil. Kerangka karangan. Kerangka ayat yang pendek-pendek dan kita akan cantumkan jadilah sebegini. Okey, perenggan yang kedua. Bagi mempamerkan semangat cinta akan negara, saya akan mengikuti lawatan sambil belajar ke tempat bersejarah. Saya akan meningkatkan ilmu tentang sejarah negara apabila mengikuti lawatan sambil belajar ke Melaka yang dianjurkan oleh Persatuan Sejarah. Sebagai contohnya, saya mengunjungi Formosa dan membaca maklumat tentang penjajahan Portugis. Dengan demikian, saya dapat mengambil iktibar daripada kisah yang berlaku. Kisahnya, saya akan berusaha agar pisang tidak akan berubah 2 kali demi mengelakkan penjajahan kuasa asing. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, okey, mengapa hal ini demikian, hal ini berlaku kerana, hal ini terjadi kerana. Okey, tapi ini cikgu tak guna. Terpulanglah kepada pelajar yang pentingnya idea ada. Okey, penanda wacana ini sebagai cadangan untuk pelajar gunakan. Dan di samping untuk panjangkan sedikitlah karangan tu. Okey. Jadi sepatutnya dalam huraian pelajar perlu menulis dengan sejelas-jelasnya lah. Okey, isi kedua, saya seronok dan suka memakai pakaian tradisional. Isi kedua kita bolehlah guna salin itu, di samping itu. Okey, mana-mana yang pelajar berkenan. Melainkan akhir sekali. Akhir sekali untuk isi yang terakhir. Okey, kita baca di sini. Selain itu, saya seronok dan suka memakai pakaian tradisional. Hal ini demikian kerana pakaian tradisional cantik dan sesuai dipakai. Pakaian tradisional ini tidak mencolok mata di samping dapat menunjukkan keistimewaan rakyat Malaysia kepada dunia. Tamsilnya, baju kurung cantik dipakai dan sesuai dengan adab orang Timur yang selalu mengutamakan kesantunan kerana pakaian tersebut kebiasaannya longgar dan labuh. Dengan itu, sebagai remaja, sewajarnya saya mencintai budaya sendiri supaya tidak lapuk di hujan, tak lekat di panas. Okey, mencintai. Okey, cikgu gunakan penanda wacana. Selain itu, dan di sini adalah cikgu gunakan, okey, ada tak hal ini demikian kerana? Okey, hal ini demikian kerana. Okey. Untuk isi yang ketiga, okay, saya akan menggemari makan makanan tradisional Malaysia. Saya akan menggemari makanan. Okey. Okey, saya akan menggemari makanan tradisional. Okay. Selanjutnya, saya mestilah suka makan makanan tradisional rakyat Malaysia. Okey, untuk membuktikan diri saya cinta akan tanah air. Okey, untuk membuktikan diri saya cinta akan tanah air. Kita sedia maklum bahawa makanan tradisional sangat berkhasiat kerana dicipta oleh nenek moyang kita menggunakan herba semula jadi. Okey, dengan itu makanan tersebut, okay, ini tertinggal. Dengan itu makanan tersebut sedap kerana dimasak oleh ibu tanpa bahan perasa yang berbahaya. Sebagai contohnya, masak lemak labu menggunakan daun labu dan beberapa bahan lain yang ada di sekitar sahaja tanpa melibatkan bahan pengawet. Dengan itu, saya mestilah berasa bangga dengan berbagai-bagai makanan tradisional dan terus memilih masakan-masakan ini untuk menjamu selera. Okey, jadi kalau kita perhatikan, okey, di sini tiada peribahasa kan? Okey, tiada peribahasa. Tetapi perenggan yang sebelumnya memang ada peribahasa lah. Okey, peribahasa penting untuk
menentukan tahap pencapaian pelajar. Okey, peringkat cemerlang, peringkat kepujian. Okey, seterusnya saya sepatutnya menjadi suri teladan kepada adik-adik. Akhir sekali, demi Malaysia tercinta, kita ambil di sini. Saya sepatutnya menjadi suri teladan kepada adik-adik dengan mengenali dan mengamalkan warisan rakyat Malaysia. Hal ini demikian kerana saya perlu menjadi contoh remaja yang suka akan warisan rakyat Malaysia dan dicontohi oleh adik-adik. Secara tidak langsung, sikap sedemikian dapat menarik minat adik-adik untuk mencintai warisan ini agar terus diingati oleh turun-temurun rakyat di negara kita. Sebagai contohnya, pada masa lapang, saya bolehlah membawa adik-adik bermain waw, congkak dan menyertai pertandingan membuat waw. Oleh itu, untuk mencambahkan minat anak-anak muda untuk mencambahkan minat anak-anak muda terhadap warisan budaya kita, usaha perlu dilakukan sejak kecil kerana melentur buluh biarlah daripada rebung. Daripada rebungnya. Ada peribahasa. Ini cara yang betul untuk menulis peribahasa. Jadi akhir sekali. Di sini cikgu tak buat penutup. Tapi dalam karangan contoh, cikgu dah tulis karangan yang lengkap. Karangan yang lengkap. Jadi karangan ini kalau kita tengok, saja cikgu besarkan supaya mudah untuk dibaca. Secara first impression, secara mata kasar kita nampak seimbang. Kita nampak seimbang. Sebab itulah bagi pendahuluan tadi tu cikgu potong-potong supaya seimbang. Dia tidak boleh panjang pendek, dia lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Yang ini macam panjang sikit kan? Panjang sikit. Lepas tu, penutup lebih kurang. Penutup dia sebenarnya boleh pendek sikit lah, tapi disebabkan ini lebih kurang sama lah. Cikgu bacakan penutup. Kesimpulannya, banyak usaha yang perlu saya lakukan untuk menunjukkan semangat cinta akan negara ataupun memupuk perasaan cinta akan negara ataupun semangat patriotik dalam kalangan generasi muda yang menjadi harapan negara. Hal ini kerana sekiranya setiap remaja dapat menjadi pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara, negara dapat mengekalkan kemerdekaan dan kedaulatan daripada penjajahan bangsa asing. Oleh itu, setiap remaja perlu menyedari bahawa pentingnya sikap berganding bahu bagi awal dengan tebing demi memastikan sifat patriotisme ini sentiasa dipupuk demi melahirkan masyarakat yang berjiwa murni. Ini contoh penutup lah. Kalau kita tengok di sini, contoh penutup. Contoh penutup ada di sini. Cikgu buat. Gunakan teknik KCH. Ayat kesimpulan, ayat cadangan, ayat harapan. Jadi kesimpulan ni belajar simpul sahaja. Buatlah cadangannya dan buatlah harapannya. Jadi kalau kita buat ayat kesimpulan isi, jelaslah bahawa beberapa usaha dititik beratkan oleh semua pihak. Ini untuk soalan nombor 2. Jadi kita ambil balik soalan kata kunci soalan lah. Soalan kata kunci. Kalau paling banyak usaha yang perlu saya lakukan untuk menunjukkan semangat cinta akan negara. Sampai sini pun boleh sebenarnya. Yang menjadi harapan bangsa. Jadi bila dia berangkai, dia akan jadi panjang lah. Cikgu rasa itu sahaja. Jadi gunalah pendekatan yang betul supaya pelajar dapat menulis karangan dengan baik. Sekian sahaja.